Bismillahirrahmanirrahim. Golongan orientalis mengambil kesempatan. Orientalis ialah orang yang bukan Islam, terutamanya orang Eropah, yang mengaji Islam dan mengkaji Islam. Sehingga ada kalangan mereka yang boleh bahasa Arab, fasih cakap Arab, dan boleh hafal ayat-ayat Quran, hafal Quran. Ada kalangan mereka, tapi tak masuk Islam. Ini jahat. Tujuan dia belajarnya nak merosakkan orang Islam. Saya pernah pergi kat mereka dalam tahun 90-an dengan almarhum Najmuddin Arbakan, bekas Perdana Menteri Turki. Akan pada masa perang Bosnia, melawat jabatan negara mereka. Bila sampai masa memperkenalkan diri, saya cakap Arab, dia cakap Arab. Cakap Arab, pasal orang putih. Dia mana? Di Malaysia, cakap Melayu pula. Pelik dia ni. Dia belajar sampai begitu. Cakap Melayu palak Indonesia. Dia belajar bahasa. Belajar bahasa tujuan apa? Kerana nak lawan kita. Dia tak masuk Islam. Tak masuk Islam. Ini ramah. Ini dinamakan orientalis. Dia kaji hak Nabi Muhammad SAW, kaji Quran, kaji apa. Tujuannya nak korek mana tepat yang dia fikir lemah. Pada fikiran dia lemah, tapi dia tak sedar Allah Ta'ala tu maha berkuasa, dia yang lemahnya. Ada juga yang mengaji Islam masuk Islam, ada, Tuhan beri hidayah. Ada yang mengaji nak lawan Islam. Jangan berasa pelik. Orang tu ngaji tinggi lawan agama, jangan berasa pelik. Tuhan ada. Tuhan jadikan ada manusia yang macam ni, macam iblis. Iblis laknatullah tu hidup atas muka bumi. Tuhan beri kekuatan pada dia melakukan kejahatan. Malaikat turun perang makhluk jin. Ketua dia iblis, ditawan oleh malaikat. Malaikat warna iblis atas langit. Warna iblis atas langit jadi tawanan malaikat. Ada ibadah, ada semayang, ada berzikir. Sehingga malaikat kagum melihat iblis ni kuatnya semayang, kuatnya zikir. Malaikat dah tahu dalam diri dia ada sifat yang buruk. Tuhan yang tahu sifat buruk dari dia. Sehingga boleh bercakap dengan Tuhan. Boleh bercakap dengan Tuhan. Quran menyebut dalam Quran. Iblis bercakap, iblis kata Tuhan kata ni, iblis jawab. Boleh bercakap dengan Tuhan. Tiba-tiba kafir. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tuhan suruh sujud ke Adam, dia tak sujud, dia enggan, dia sombong. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik pada dia kata ke Tuhan. Dia kata ke Tuhan, aku lebih baik pada Adam. Mu jadikan Adam, jadikan aku daripada api, mu jadikan Adam daripada tanah. Itu iblis. Iblis yang cerdik, bijak, pandai, sombong, cerdik untuk kacau orang, untuk tipu orang, untuk goda orang, lawan Allah Ta'ala, masuk neraka. Maka iblis ni ada bala tentera dia kalangan manusia dan jin. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang boleh mengelirukan hati manusia daripada jin dan daripada manusia. Daripada jin ni ialah makhluk yang gaib, yang kita tak nampak, dia nampak kita, dia boleh masuk dalam saluran darah kita, meniupkan perasaan-perasaan yang jahat dalam diri kita. Di kalangan jin dan kalangan manusia. Ada juga kalangan manusia yang jadi kawan pada iblis, pada tentera. Ada kalangan mereka yang belajar agama. Ada yang belajar agama, nabi-nabi dan rasul-rasul, itu maksum, Tuhan peliharakan. Ada yang belajar agama siapa alim. Imam Ghazali kata ulama usu, ulama yang jahat. Di antaranya Islam tapi jahat. Di antaranya ialah kafir, tahu Islam. Ramah dalam dunia ini pun ada, dan menulis buku-buku, mengarang buku-buku. Banyak buku yang ditulis dalam bahasa Arab pun ada, bahasa Inggeris, bahasa Perancis, bahasa Jerman, tulis dalam bahasa Melayu Indonesia pun ada, tulis buku berkenaan dengan masyarakat kita. Dia masuk kampung kita, beri hadiah ke budak-budak, beri coklat, beri pitih. Orang kata baik orang putih ni. Orang tua kata baik sungguh orang putih ni. Tujuannya ialah nak cari rahsia kita,
Nak cari kelemahan dia, dia balik, dia tulis buku. Di antara Snow Oronde ni ialah seorang Inggeris, orang putih Belanda, pergi di Sumatera mengaji pondok pesantren, pondok di Indonesia, boleh menguasai agama. Pergi ke Mekah. Orang tua kata, orang kafir tak boleh masuk Mekah, kerana kekah di anjing, nak suruh anjing jaga Mekah. Ini satu hal pulaknya. Nak suruh anjing. Orang munafik ada di Madinah. Jangan pelik. Adalah Tuhan tunjuk, memang berlaku lah. Tapi ada kalangan mereka masuk di Mekah untuk buat kajian tentang haji. Dia buat kajian tentang haji. Di mana Snow Oronde dia tulis dalam salah satu buku dia, mengatakan bahawa setelah dia balik ke Belanda, dia tulis buku, tulis macam-macam makalah dalam surat khabar majalah di barat, mengatakan bahawa dunia barat jangan takut pada ulama-ulama yang mengajar agama sekadar sembahyang, puasa, zakat, haji saja Mekah. Jangan takut hak ajar berzikir, jangan takut. Apa yang bahaya ialah ulama-ulama yang membawa trend politik, trend pemerintahan negara, yang mengembalikan semula pemerintahan Islam. Ini bahaya kepada dunia barat. Ini mesti dihapuskan. Itu dia. Ini ialah puak-puak orientalis, iaitu mereka yang mengaji Islam untuk lawan Islam. Di sini sebahagian diterangkan. Para pendukung fikrah jahiliyah moden dari kalangan orientalis mengambil kesempatan dari peristiwa di atas, peristiwa Nabi SAW bertemu dengan Buhairah, padri Kristian. Kononnya Nabi bertanggungjawab mencipta Al-Quran. Nabi karang Quran. Quran ni Nabi karang sendiri. Di antara mereka ialah orientalis Perancis K. Dibon yang mengarang buku berjudul Pengarang Quran. Nabi Muhammad pengarang Al-Quran. Dia kata, di antara alasan beliau ialah pertemuan dengan Padri Buhairah. Bukan sekadar pertemuan, tetapi mengilhamkan kepada Nabi untuk mengarang Al-Quran. Pandangan seperti ini adalah tidak menasabah keluarnya dari seorang yang dianggap terpelajar. Ini pandangan yang tidak menasabah keluar dari orang yang dianggap sebagai terpelajar. Adalah mustahil pertemuan sekadar mengadap makanan di dalam hidangan dengan seorang kanak-kanak berumur 9 tahun. Menurut riwayat yang sahih, 12 tahun menurut riwayat kebanyakan ulama. Berkesempatan untuk membawa panduan kepada baginda supaya menulis kitab suci Al-Quran yang tidak dapat disahut cabarannya oleh manusia sehingga sekarang. Dan menurut riwayat yang sahih dari sahabat dan musuh bahawa Nabi SAW tidak pernah berdusta di dalam hidupnya, sama ada sebelum menjadi Nabi atau selepas menjadi Nabi. Masyarakat Makkah lebih mengenal Nabi SAW lebih daripada orientalis terkutuk itu, serta mengetahui bahawa Nabi itu adalah seorang ummi, tidak tahu membaca dan menulis. Nabi kita dilahirkan di Mekah. Allah Ta'ala pilih Mekah. Mekah ni ialah satu bandar yang terpencil, padang pasir, di tengah padang pasir yang luas. Masa itu tak ada kapal terbang, tak ada jalan raya, tak ada kemudahan, tak ada telefon. Tempat yang orang tak nak pergi. Allah Ta'ala suruh Ibrahim alaihissalam yang dihalau oleh Namrud setelah mendapat anak Ismail. Dalam usia yang tua, Allah Ta'ala perintah Ibrahim membawa Ismail yang masih merah lagi ke Makkatul Mukarramah. Letak Ismail di situ. Allah Ta'ala kata meletak di sini Ismail. Ibrahim ikut perintah Allah, letak Ismail dengan ibu dia Hajar, letak di situ. Kemudian Allah Ta'ala kurniakan telaga Zamzam, iaitulah mata air yang tidak kering di tengah padang pasir yang luas, yang menakjubkan. Air yang berkat, annama azamna lima syuribalah. Air Zamzam Tuhan beri mengikut niat kita. Kalau minum, niat nak sembuh penyakit, niat apa, minum air Zamzam.
annama azamzama lima syuribalah. Air Zam-Zam diberi mengikut niat kita. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makanan tak ada. Bila ada air burung pun mari, maka marilah kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum iaitu Arab dari Yaman, melihat burung terbang. Kabilah Arab ni sentiasa berpindah gandah di padang pasir mencari wadi, iaitu lembah yang ada rumput, yang ada air. Tiba-tiba tengok perempuan dengan anak yang masih kecil, ada mata air, minta izin duduk di situ. Berkeluarga di situ, dan Ismail berkahwin dengan Jurhum, lahirnya bangsa Arab, lahirnya kabilah Quraisy yang jauh daripada ahli kitab, jauh daripada ilmu, jauh daripada negara yang maju bertamadun, Parsi dan Rom, Cina dan India, jauh. Maka Nabi salam dilahirkan dalam keadaan tidak tahu membaca dan menulis. Ini Allah Ta'ala letak begitu. Namun Allah Ta'ala beri kepadanya sifat bijak yang luar biasa, cerdik yang luar biasa, akhlak yang mulia yang luar biasa, ingatan yang kuat. Dengar, ingat selalu, ingatannya kuat, akhlaknya baik, tidak pernah berbohong. Termasuklah Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain lagi yang kuat menentang Nabi, tahu Nabi ni tak bohong, tidak dusta, tak tipu orang. Tak pasal apa dah ikut, sebab dah ikut kan sudah dapat hidayah. Pasal apa kejar ke dunia, kejar ke dunia, duduk berasa kalau ikut Nabi ni tak boleh pitih, ikut Nabi tak boleh rezeki, tak boleh susah. Ini ujian daripada Allah Ta'ala, ujian daripada Allah Ta'ala. Dan mereka tahu Nabi adalah benar. Allah Ta'ala turunkan Quran kepada Nabi ini, dan Quran dibaca. Orang Arab yang tinggal di padang pasir terkena dengan kuat ingatan juga, yang boleh mengarang syair-syair secara irtijal, secara spontan, boleh bersyair memuji alam semula jadi, langit, bumi, bukit, buka, gunung, gana, kambing yang dipelihara, unta, memuji Arab, memuji perempuan, memuji hawa nafsu, mengarang syair. Sehingga syair yang dikarang, yang dia anggap baik, ada yang boleh menulis, tak ramah. Tulis syair tu, 7 syair al-mu'allaqatus sam'ah, 7 syair yang digantung di Kaabah. Penyair-penyair yang handal, syairnya ditulis pada berulang, digantung pada Kaabah. Mereka berbangga dengan syair, berbangga dengan ahli-ahli pidato yang hebat bercakap secara irtijal, secara tidak menulis, pakai begitu aja, dengan bahasa-bahasa yang baik. Bila Nabi SAW membaca Al-Quranul Karim, semua penyair, ahli-ahli bahasa tergamam mendengar bahasa yang tersusun, yang baik, yang tak boleh direka oleh manusia. Manusia tak direka. Macam mana? Kalau dikaji kepada peristiwa-peristiwa besar yang disebut di dalam Al-Quran, sama ada yang telah berlaku dan akan berlaku, kesemuanya di luar daripada kemampuan para ilmuwan di kalangan makhluk ini untuk meramalnya, seperti pertarungan antara Parsi dan Rom, dan beberapa perkara lagi. Kesemuanya berlaku selepas daripada zaman kehidup-hidupnya Padri Wahairat. Seterusnya persilakan menjawab cabaran Al-Quran yang masih belum dijawab sehingga hari ini. Perkara yang disebut dalam Quran, di antaranya perkara langit, tentang peredaran matahari, bulan, bintang dan cakrawala. Quran menyebut tentang kejadian binatang. Apala yang zuruna ilal ibli kaifa khuliqat, wa ila samai kaifa rufi'at, wa ila al-jibali kaifa nusibat, wa ila al-ardi kaifa sutihat, fadzakir innama anta mudzakir. Adakah kamu tidak melihat bagaimana binatang unta diciptakan oleh Tuhan, bagaimana langit diangkat, bukit dipasak, bumi dihampar? Ambillah peringatan. Berkenaan dengan bumi, banyak ayat-ayat yang menghuraikan tentang matahari, bulan, bintang. Zaman Padri Buhaira ni ada tak ada lagi teropong untuk tengok bulan, untuk tengok matahari.
Tak ada lagi. Sekarang ni ada teropong, boleh tengok matahari sehingga dekat. Boleh tengok bulan sehingga dekat. Nampak segala kawah-kawah, segala bukit yang ada di bulan. Digunakan alat-alat pada hari ini. Bahkan termasuklah rekahan bulan terbelah dua, mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi, bulan terbelah dua. Insyiqaqul qamar disebut dalam Quran. Bila orang kafir Mekah cabar Nabi, tunjuk mukjizat, tanda menjadi Nabi. Nabi doa kepada Allah Ta'ala, bulan terbelah dua bulan. Bulan yang pernah bernama terbelah dua. Separuh duduk belah ni, separuh duduk belah ni. Bukit apa namanya, Jabal Qubais, Bukit Qubais duduk di tengah antara dua bulan itu. Mereka melihat dengan mata mereka sendiri, kemudian bulan itu bertakut balik. Takut balik. Ahli-ahli sains yang melihat dengan teropong, melihat tanda bulan terbelah itu dengan alat-alat yang moden pada hari ini. Pada masa Padri ni ada tak ada lagi alat-alat ni? Tak ada lagi. Bukan dalam buku sejarah lama Cina ada orang buat kajian yang boleh bahasa Cina, mengaji di negeri Cina, di mana Raja Cina dan orang-orang negeri Cina masa itu menyaksikan bulan terbelah dua. Mungkin di waktu yang Tuhan tunjukkan dia nampak terbelah bulan itu. Lalu Raja Cina di masa itu memanggil ahli falak, ahli-ahli bintang dia, tanya mengapa berlakunya bulan terbelah dua. Lalu ahli-ahli falak tanya memaklumkan bahawa mungkin berlaku perkara yang besar. Peristiwa besar berlaku di sebelah barat. Lalu dia cari peniaga-peniaga yang datang dari barat. Bertemu dengan peniaga-peniaga Arab. Masa orang Arab dah berniaga pada masa di negeri China. Lalu diberitahu bahawa lahir seorang Rasul di Makkahul Mukarramah, menyebabkan China tidak berperang dengan Islam. China tak berperang dengan Islam. China berdamai dengan Islam. Dan orang Islam bebas mengembangkan Islam di China di zaman pemerintahan itu. Dan di China ada masjid yang dibina sehingga hari ini masih ada masjid dibina tarikh tahun 8 Hijrah. 8 Hijrah. 8 Hijrah ni Nabi masih hidup lagi. Nabi mati dalam 10 Hijrah. 8 Hijrah sudah ada masjid di negeri China. Duduk kata China malah, kita malah. Ini dia. Itu kena baca sejarah ini. Dan masih ada orang-orang Islam di wilayah China yang boleh berbahasa Arab, yang boleh bercakap Arab sehingga hari ini menjadi bahasa kedua pada mereka. Begitu juga banyak tanda-tanda yang lain. Kejadian bumi, kejadian apa, benda yang halus, manusia nampak, manusia tak nampak. Itu benda yang akan datang. Peristiwa yang berlaku, cerita Fir'aun, cerita Namrud, cerita Rom dan Parsi. Tuhan sebut dalam Quran cerita Fir'aun, cerita Namrud. Nabi baca di mana cerita ni? Tak ada guru yang mengajar dia. Tak ada guru. Cerita Nabi Yusuf alaihi salam dengan mengajar ayah dia Yaqub dan keluarganya berhijrah ke Mesir sehingga melahirkan satu kaum Yahudi di Mesir. Disebut dalam surah Yusuf, disebut dalam kitab Taurah cerita ini. Dalam kitab Taurah disebut kisahnya. Sepatutnya bila Nabi berhijrah ke Madinah, orang Yahudi lah yang dulu masuk Islam. Tapi Yahudi yang celaka ni lawan Nabi, menentang Nabi. Kata Nabi reka Quran. Reka macam mana? Belajar di mana? Cerita Nabi Yusuf, cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi-Nabi zaman dahulu, cerita kerajaan yang dimusnahkan oleh Allah Ta'ala, kaum Lut, kaum Ad, kaum Samud, disebut dalam kitab-kitab zaman dahulu. Nabi belajar di mana? Ini daripada Allah Ta'ala. Hukum-hukum yang ada dalam Quran yang berkait dengan ketuhanan. Nak kenal Tuhan bagaimana? Disebut dalam Quran. Nak kenal kebaikan dan keburukan, halal dan haram. Hukum sama ada yang berkait dengan makanan, pakaian, keluarga, termasuk memerintah negara, termasuk undang-undang antarabangsa, undang-undang dunia,
Undang-undang nak jaga keamanan dunia yang bangsa-bangsa bersatu duduk jaga pada hari ini. Ada undang-undang dia. Ketika berlakunya perang dunia yang pertama yang mengorbankan juta manusia, ahli-ahli undang-undang seluruh dunia berhimpun di Belanda, bermesyuarat untuk menggubal undang-undang antarabangsa. Macam mana nak buat undang-undang antarabangsa? Tak tahu. Sehingga mereka membaca terjemahan Al-Quranul Karim. Baca terjemahan Al-Quranul Karim, bertemu dengan asas-asas nak buat undang-undang antarabangsa. Ini dia, kita kena sedar. Malangnya dituduh Nabi reka sendiri Quran. Ini jahat. Jahat. Dan ada orang Islam pun ikut pula dengan orang kafir. Terikut dengan pengaruh dia, ekonomi dia, politik dia, undang-undang dia, terpengaruh. Alhamdulillah negeri kita tak seteruk negeri Arab. Negeri Arab ni ada presiden. Presiden negeri Arab. Matilah presiden. Yang matikan Quran Nabi Muhammad reka. Presiden negeri Arab. Orang Arab, presiden negeri Arab. Matilah dia, tak ada dah. Menuduh Quran Nabi Muhammad reka. Cuba dengan orientalis yang bukan Islam tuduh Nabi Muhammad. Ada pemikir-pemikir negeri Arab yang tuduh Quran Nabi Muhammad reka. Wa hina Al-Quranul Karim. Di negeri Arab tu, orang Arab yang kuat agama ni cari tembok. Pak kita tak apa tangga tu. Orang Arab ni jangan main. Orang Pakistan, India begitu juga, jangan buat main. Ada orang buat hina Quran, buat hina Nabi, dia cari tembok. Ini pak kita tak ada hak tangga tu. Pak kita ni ada orang kita hendak ikut Islam pun tak siapa cakap siapa begitu. Kita tak dengar lah. Ada orang kita kata Quran yang Nabi Muhammad reka. Tapi negeri Arab ada yang terpengaruh dengan orientalis, terpengaruh dengan penjajah. Tuhan sebut dalam Quran, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Dan jika kamu tetap dalam keadaan dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buatlah satu surah sahaja seperti Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolong kamu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya dan kamu tidak akan dapat membuatnya, maka peliharalah diri kamu dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Allah Ta'ala cabar. Allah Ta'ala cabar kepada orang-orang Arab Mekah di masa itu, dan cabar pada seluruh orientalis, seluruh pemikir-pemikir ilmu-ilmu yang kata bijak sangat, buat satu surah macam Quran. Satu surah macam Quran. Satu surah je. Surah pendek ke surah panjang? Surah pendek apa tak apa. Inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. 3 ayat je. Buat macam surah ni. Ayatnya yang pendek, pengajarannya yang panjang. Sila buat. Tuhan cabar. Buat satu surah, buat satu ayat yang berkait dengan pengajaran, sama ada berkait dengan sains, teknologi, politik, ekonomi, akidah, apa saja. Buat satu surah macam Quran. Tuhan cabar. Kalau kamu tidak dapat membuatnya, dan kamu tidak akan dapat membuatnya, takutlah kamu akan api neraka, di mana umpan-umpan api neraka itu ialah manusia-manusia dan batu-batu yang dipuji oleh manusia. Ni kena takut. Jangan kena ikut Quran. Sesungguhnya apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran bukan seperti yang dinyatakan oleh Edward Gibbon sebagai satu ramalan di mana beliau menggunakan cara yang licin untuk membohongi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, mereka yang menuduh Nabi menerima ilmu dari manusia menghadapi kemelesetan hujah sehingga terpaksa mengemukakan hujah yang menjatuhkan taraf keilmuan mereka
di mana sebenarnya bukan mereka tidak bertemu dengan kebenaran Nabi, tetapi ketebalan ta'assub jahiliyah di dalam hati mereka menyebabkan mereka tidak bersedia untuk memohon hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah dari wahyu ilahi, bukannya hasil dari pertemuan dengan para padri. Hanya orang-orang yang bersedia menerima kedustaan sebagai alasan sahajalah akan menelan bulat-bulat kenyataan-kenyataan jahat dan tuduhan-tuduhan zalim tersebut. Berlaku satu peristiwa, pemikir daripada England, Bernard Shaw, pergi ke Afrika, Tanzania. Dia bersyarah, dia buat hina Al-Quran. Buat hina Al-Quran, dia cabar orang berdebat dengan dia, naik seorang orang keturunan India, pakai yang baju India, jangan nipis dia pakai kuk dengan kertas lah, pakai hujah. Dia tanya, antaranya dia kata, mengapa dia Quran ni bukan tidak ada nilai dari segi ilmu, cuma baca tu, tak ada naktah, tak ada koma, tak ada sengkang, tak ada huruf besar, tak ada apa. Apa benda Quran ni? Orang Indian jawab, kamu kena baca sejarah. Kami orang Islam ni baca dulu padamu lagi. Kami orang Islam ni tahu membaca menulis, tamadun Islam dulu pada tamadun Barat. Ketika orang Islam boleh membaca dan menulis, boleh tulis tulisan orang Barat masa tu butuh huruf lagi. Tamadun Islam lebih dulu. Oleh kerana kami ni boleh baca pandai dah, tak payah naktah, tak payah koma, tak payah huruf besar. Kami tahu kat mana berhenti, kat mana nak tu, kat mana nak apa. Senang. Kamu ni dah erti nak baca, tak tahu kat mana berhenti, sebab tu kena buat naktah, kena buat koma, kena buat apa. Kami dah mahal dah. Barang dia jawab. Jawab barang dia. Banyak benda-benda lain dia jawab. Ceritanya panjang. Wallahu a'lam.